Dengan ini Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Jadi kalau orang ekspor, memang mulut dia bukan satu, dia 10. Dia main je. Tapi kita kena pada bercakap lah sebenarnya. Jadi, di mana saya dekat je kita FTP. FTP ni kaki dia kan dekat je. Jadi kalau rasa-rasa nak kurang ke, nak down ke, main kita datang jumpa, boleh je kita sembang-sembang. Okay? Diorang semua ni umur berapa? Resepi istimewa untuk belajar. Memanglah dia tu fight. Kalau nak fight, apa resepinya? Nak belajar macam mana? Sebelum tu saya nak tanya, ada ke yang dah rasa dah sangat nak belajar? Ada? Allah, sekiannya. Sama tak dengan SPM dulu? Sama. Kenapa Sebab banyak sebab. Cuba bagi satu. Siapa berani angkat tangan? Setahu saya, kalau tanya saya, SPM lagi susah daripada degree ataupun matrix. Jadi apa masalahnya? Sebab undang-undang kena banyak menghafal. Jangan makan semut. Sebab bila menghafal tak boleh, banyak makan semut ni banyak lupa. Betul? Tak. Mungkin you all semua baru lagi masuk, baru nak adapt cara universiti. Selalunya kat rumah mak cakap apa? Dah belajar belum? Kita you all pun belajar. Kena ketuk belajar. Dekat sini bebas tak? Lagi-lagi ada tempat makan, buka pun selalu. Lepas tu handphone 24 jam. Tak ada siapa nak marah. Sebab itulah ini cabaran pertama. Step pertama you all ni nak melangkah ke alam dewasa. Cabaran terbesar ialah menguruskan diri sendiri.
saya pun tak lama, ada sejam. Bahagian satu, pendahuluan. Tengok slide. Baca soalan. Are the horizontal lines parallel or do they slope? Sebenarnya dia sama ke dia sengit-sengit? Ada yang kata sengit, ada yang kata straight. Siapa yang betul? Maknanya mata kita ni pun boleh tertipu dengan diri sendiri. Kita tengok nampak macam lain, tapi sebenarnya sama. Macam mana kita nak kontrol mata kita dengan diri kita punya perception pada orang lain, pada belajar, pada guru, pada apa yang kita sedang belajar sekarang ni. Ni daripada mata. Okay, saya cakap pasal mata je dulu. Next. Ni gambar apa? Burung. Hantu. Itik. Burung. Rabbit. Semua salah? Tak. Jawapannya semua betul. You tengok rabbit, betul tak? Ada telinga dua, muka dia kat sana. Betul? Tak betul? Ada yang tak? Kalau tengok burung, ada paruh, ada mata. Betul tak? Ini pun betul juga. Paruh itu macam ini. Jadi sebenarnya semua jawapan betul. Okey. Apa bezanya di sini? Orang melihat satu benda lain daripada seorang yang lain. Jadi kawan you tengok itik, you tengok tu burung. Ini kena tahu dulu dalam kepala. Maknanya cara aku berfikir, cara aku belajar tak sama dengan kawan-kawan di sekeliling aku. Betul? Ini kena tahu dulu. Maknanya apa? Contohlah, kelas ni. Kita letak separuh kan? Ada setengah orang cakap separuh gelas penuh. Ada setengah orang cakap separuh gelas kosong. Macam tu lah laki-laki budak-budak saya percaya dia macam-macam dalam kepala dia. Betul lah. Kadang-kadang kepala dia tak boleh berfikir kan. Nak tengok pun masalah negara pun nak fikir. Betul tak? Jadi ketepikan yang tak perlu. Cuba. Okey, next. Gajah tu. Ada berapa kaki gajah tu? Gaduh lagi. Kita hari ni dah gaduh. 6. Ada yang kata 6. Ada yang kata 5. Tapi ada kaki tak tersambung. Daripada belalai lagi pun cukup lah. Kaki mana itu? Tak tipu lagi. Inilah pandangan mata. Bahagia kan? Ada je. Sebenarnya kan jalan kaki 4. Orang nak gaduh kaki 6, kaki 5 buat apa? Okey. Next. Kita main-main ni. Tinggal apa pula? Gambar apa tu? Singa? Tak dengar lagi gambar apa? Gambar perempuan.
Saya ada masalah sejak saya bekerja di musim ni, dah 16 tahun di musim. Belajar saya selalu ada masalah nak jadi apa. Tak salah you nak set satu benda dulu. Sekarang dulu masa kita kecil-kecil terus tahu nak jadi apa? Tak kan? Terus tahu ke nak masuk kelas sains ke kelas seni ke? Tak kan? Jadi kita follow the flow kan? Ketika sekarang ni you nak jadi peguam, tak apalah, saya nak jadi peguam, saya nak jadi cikgu, tak apa, tak ada salah pun, tak ada siapa nak judge you. Tapi bila kita tanya you nak jadi apa, you tak tahu. Nampak tak ada perancangan. Jadi mana hala tujuannya? Sekurang-kurangnya kalau you orang kata saya nak jadi peguam, you tahu kan seorang peguam kena tahu apa? Kena hafal semua akta contohnya, kena faham dia punya permainan dekat situ, nak pergi sini, nak pergi sana. Kalau you nak jadi cikgu, you dah tahu dah keperluan dia apa. Mungkin kalau lepas you grad nanti atau nak pilih kepada degree, you akan terus menjadi ke arah tu. Faham tak? Dah ada satu perancangan, jadi you dah tahu steps tu. Tapi bila tanya nak jadi apa, tak tahu apa steps dia. Tentukan yang pilih. Alright. Lain cara berfikirnya. Macam tadi saya cakap, lain cara usahanya. Ada orang dia belajar 24 jam pegang buku. Ada tak kawan-kawan ni macam tu? Ada? Jealous tak? Tak. Jealous tak? Yang perempuan mesti jealous dia. Ya, saya tak mampu jadi macam dia. Sebab bukan tak mampu, saya tak nak. Sebenarnya saya tak nak pegang buku je. Tak ada life. Ada setengah orang kerja dia main je. Tapi bila result, dia paling power. Dia rasa nak sikit dia, betul tak? Kenapa jadi macam tu? Nasib. Ada yang kata nasib? Nasib dia. Okey, mari saya cerita yang tak berapa nak best sangat. Okey. Dulu masa saya SPM, saya terpaksa masuk kelas sains. Terpaksa. Kenapa? Mak saya kata, kalau tak masuk kelas sains, tak ada masa depan. Tak baik lah mak doktor tu. Janganlah kata mak saya. Saya ni nak sulung. Jadi dia pun tak tahu apa yang terbaik untuk saya. Okay? Dia kata masuk kelas sains, dan saya terpaksa masuk kelas sains dalam keadaan PMR saja. Dulu saya PMR lagi, bawah PG3 kan. Dah tak ada dah PG3, okay fine, dah pada keluar. Teruk, sains saya C. Macam mana orang sains C boleh masuk kelas sains? Boleh hidup tak? Beritahu saya. Ya dah boleh hidup. Saya tengah hidup kat sekarang ni, alhamdulillah. Tapi tahu tak keadaan kehidupan saya macam mana? Setiap kali kelas fizik, rasanya dia orang tengok ni air, dekat air. Lepas tu ada tolakan angin, ada kipas. Lepas tu dia bergerak. Kira inference. Saya macam fikir, kenapa dia nak kira air gelombang dia berapa banyak semua? Faham tak? Because that's not my cup of tea. Saya suka melukis. Saya suka menulis. Saya tulis cerpen, saya tulis novel. Okey? Macam mana saya nak belajar sains? Belajar kimia pula. Ni campur ni. Campur ni. Kita sukalah buat sekali betul kan? Sekali kena hafal formula-formula tu ada jadual. You rasa macam mana lah saya belajar? Ni nak SPM ni. You tahu SPM ni tiket kita hidup kan? Sampai bila-bila. Akhirnya SPM saya dapat apa? Fizik, kimia, bio. Dah tahu dah ending dia. Okey, saya nak cerita nasib saya.
saya. Sebenarnya saya ada di satu course accounts. Okey, elective saya accounts. Dan mak saya mengajar advance. Jangan kata saya semua advance, saya tak sampai lagi. Sebab saya ada seorang ibu yang sangat garang di rumah. Saya tanya, "Mak, ni macam mana?" Tahu tak jawapan macam ni? "Ini pun tak tahu ke dia? Macam mana kau mana cara dia masuk?" Bagi mak tak. Tapi bila kita ikut dia pergi kelas, dia bawa saya dalam kelas tambahan kan. Oh, dia punya ajar. Ya, dia tak faham lagi. Tapi saya ulang. Itu cikgu. Itu yang nature seorang cikgu. Saya tanya semua cikgu macam tu dia punya statement dengan anak-anak. Jadi saya ada masalah belajar advance dengan mak saya. Tapi accounts, saya suka. Jadi saya dapat A ke accounts. Jangan tanya subjek sains saya. Almost fail. Maknanya kalau last kali fail ialah apa? F. Mungkin saya dapat E ataupun D. Punyalah teruk. Nasib baik ketika tu saya hanya dapat 2 subjek elective yang boleh dapat pangkat 1. Maksudnya ada pangkat lah, pangkat 1, pangkat 2 untuk masuk universiti tau. Jadi account saya, advance saya sehari sebelum belajar SPM untuk advance, mak saya kata, "Kau buat apa tu?" Dia tahu aku tengah buat. Saya tengah tengok TV. Sebab besok paper advance saya cuma adik lah. Dah tahu pun dah, tak pernah lulus. Tidak, saya tak pernah lulus advance ni. Sebanyak semua dah tak pernah lulus. Bukan kata, janganlah judge saya dah pandai. Saya pandai sebenarnya. Saya rasa saya pandai. Cuma saya tak belajar. Ini akibat kepada orang yang baru nak hidup ni. Dengarlah pengalaman saya ni. Okey? Sehari sebelum advance, mak saya kata, "Dah, mai sini duduk depan mama." Dia target ini subjek apa, topik ni mungkin akan keluar. Jadi dia ajar shortcuts. Alhamdulillah, saya dapat C. Satu hari belajar advance. Okay? Sampai sekarang boleh menjadi trader lah sampai sekarang. So, saya kata, itu nasib saya. Allah bagi juga sampai hari ambil exam, ambil result. Saya tak nak pergi sekolah. Bapa ambil lah, ni arwah ayah saya Bapa ambil lah result. Saya nak suruh ni orang lain suruh kawan-kawan, jom kita jumpa bapa-bapa ambil result sama-sama. Saya tak nak. Sebab saya tahu saya akan gagal. Saya fikir macam tu. Tapi akhirnya yang saya call, saya antara yang dapat belasan untuk aktiviti itu belasan. Saya tinggi juga lah. Cuma subjek sains memang macam lah saya cakap dengan orang. Jadi itu nasib saya, itu saya kata nasib. Yang mana saya tahu mungkin sebenarnya saya tak boleh. Jadi sebenarnya nasib main peranan tak? Tak main peranan. Masa umur saya 18 macam you all bertiga tu, boleh ke saya fikir benda ni nasib ke apa ke? Faham tak? Tak ada. Bila dah jadi baru kita fikir, ya Allah, Allah nyambut apa yang telah aku lakukan. Kalau aku fail, aku nak buat apa di PSPM? Jadi semua orang kat sini, semua orang nasib dia lain tak? Maka satu kesempatan yang orang dapat masuk tahniah syariah undang-undang dekat Muslim, gunakanlah sebaiknya. Belum tentu nasib you sama dengan kawan you yang sebelah. Sebelah cukup lah. Betul tak? Yang ni fikir, jangan sia-siakan. Sebab satu lagi, lain kemampuan. Kita punya kemampuan kita lain. Saya belajar satu hari mungkin dapat C. Kalau belajar daripada awal, mungkin dapat A. Sebab saya masuk sekolah sama dulu masa form 1 sama form 3. Saya taklah salahkan sekolah saya. Siapa daripada sekolah Raja Perempuan Kaya? Ibu? Ada? Senior. Semua senior. Apa yang berlaku? Tak yang bagus kan? Saya sejenis yang macam budak-budak lelaki biasanya. Dia nak mak dia suruh belajar. Bila duduk asrama,
main je lah, apa lagi. Saya dah wakil ni segala wakil. Jadi saya tak belajar. Malam saya tak tidur. Saya kelas. Nak cerita je. Betapa tu kadang-kadang nasib. Sebab tu saya masuk form 4 dalam keadaan yang sangat teruk. Sangat. Mak saya keluarkan saya balik dan saya pergi sekolah di Convent Ibu. Okay, so saya budak Convent, right? Unfortunately, when saya was Convent, tak layak jadi budak kaya. Minta maaf. tak sampai. Aduh. Okay. Dan tetapi peluang terbuka seluasnya untuk mencapai kejayaan yang sama. Semua orang ada opportunity yang sama. Tak ada yang kata yang ni lebih lah. Lebih tak mungkin. Arah berbeza. Okay? Next. Ini kepentingan ilmu menurut Imam Asy-Syafi'i. Siapa mahukan kejayaan di dunia? Taklah. Siapa yang nak kejayaan di akhirat? Pun kena berilmu. Kalau nak dua-dua, as simple as that, you kena berilmu. Ingat you mati sekarang masa belajar, mati syahid, betul? Kita duk cakap pasal Palestin kan? Okay? Betapa berharganya kita belajar. Alright, bahagian ini motivasi. Saya tahu lah sekarang nak belajar. So macam mana nak kembalikan balik motivasi diri tu? Macam mana? Tak tahu, tak buka jalan dah. Apa motivasi you selama ni? Mak ayah. Sian mak ayah kan? Dihantar bayar orang mahal. Kalau tak ada mak ayah, apa motivasinya? Hidup. Saya perlu hidup. Saya perlu duit. Duit kita belajar sekarang. Kita tengah jadi Grab sekarang. Kalau duit. Betul lah, jangan keluar jadi Grab kan? Tak nak sama belajar. Jadi sebenarnya kita perlu sesuatu untuk motivate diri kita untuk belajar. Cari setiap orang motivasi dia lain. Apa yang selalunya buatkan you rasa bila baca buku you jadi wow, semua masuk. Ada tak satu benda? Alah, bagilah satu benda, senang je soalan ni. Saya bagi contoh satu perempuan setuju tak? Makanan. Lelaki ni makanan. Lelaki ni motivasi dia lain. Saya tak pasti sukan ke? Kalau you sukan, saya benar tak? Ceramah. Sure. Hari-hari ceramah susah lah. Kalau seorang ibu lah kot. Untuk bebel dengan you. Belajar. Makanan motivasi kan? Saya kalau nak belajar, makanan penuh. Sama sebab otak tu macam perlu makanan baru boleh berfikir. Lelaki boleh cuba. Saya, you ambil satu makanan kemarin, you snacks cukup lah. Tak tapi you belajar. Okey? Ni antara motivasi sendiri. Sebab tu saya tak ada jawapan. You kena cari apa motivasi. Okey? Okey, tengok ada dorongan dalaman atau luaran yang mewujudkan kecekalan dan kekekalan untuk mencapai sesuatu. Contoh yang kata mak ayah tadi. Aku pun dah gambar mak ayah dekat meja, tampal lah kat dinding, susah. Terang? Ini untuk motivasi kita untuk terus boleh belajar. Next. Ini formula dia. Apa itu? Masa, pendidikan dan pengalaman. Setiap masa lalu, even sekarang dalam ceramah ni adalah pengalamannya. Ia membentuk pengalaman. Mendengar pengalaman saya yang mungkin boleh diceritakan kepada orang lain sebagai inspirasi. Pendidikannya semua sama. Yang masuk musim ni semua sama pendidikannya. Akan menghasilkan apa? Prestasinya lah. Kuantitinya apa yang punya CGPA? Kualiti tahap usaha dan juga jangan lupa. Ini antara benda paling penting. Adab. You all sekarang ni beradab ke? Rasa-rasa you all beradab ke? Nanti kita scan beradab kan?
tak boleh jawab. Ni pun dia sendiri ni. Saya pun tak pasti sekarang. Kita bersyarat kamu ajar beradab atau tidak. Nanti kita cakap. Okey. Maka kedua input ni dan prestasi ni akan menghasilkan hasil dia. Dapat ilmu, penghargaan, kejayaan, kebahagiaan. Bila kita berjaya, of course kita bahagia. And then keberkatan daripada Allah. Itu yang pertama. Itu yang paling penting ya. Belajar ni pembangunan dan pengalaman. Nak terfikir tak? Setiap kali satu level you nak naik SPM lah, UPSR ada tak UPSR? UPSR you nak langkah tu, you belajar macam mana tak? Satu lepas satu halangan. PT3 lepas satu halangan. SPM lagi besar dia punya, lagi tinggi dia punya halangan tu. Sekarang LAMPD. LAMPD halangan dia baru. Mungkin tinggi ni. Ada lagi degree? Ada lagi masters? Mungkin PhD? Ini semua halangan ni. Okey? Nampak? Panjang ke kaki tu? Nak lompat ke kau tinggi-tinggi? Okey. Maka kita tengok apa pasal sebelum yang halangan ni. Apa ni? Untuk lari berhalangan. Persediaan, istiqomah. Yang ni yang paling susah kan, istiqomah. Kenapa ya? Kenapa kalau susah nak istiqomah? Orang pakai tudung pun susah nak istiqomah, betul tak? Ni kan nak belajar, macam mana? Pakai stocking pun saya, astagfirullahaladzim. Tak istiqomah, macam mana? Dia nak tanya headshot pula. Astagfirullahaladzim. Doakanlah saya rasa saya doa yang bagus tu nanti insyaAllah. Okey. Itu sebelum kenalah selalu praktis, kenalah berdoa, kenalah bersedia. And then masa-masa gunalah segala senjata. Sebab tu peluang tu saya cakap, jangan sekali-kali siapkan. Dah dapat masuk musim, apa yang nak down-nya? Apa yang nak down-nya? Patutnya yang down dia tak dapat masuk mesti tu, itu down. Fikir balik ni. So guna segala senjata yang ada. Dan after that you berdoa lah. Contohnya masa nak ambil exam, masa nak ambil exam buatlah kalau tak macam mana. Masa nak belajar untuk exam buatlah macam mana. Tak tidur 3 hari 3 malam, buat. Saya sejenis yang saya tak boleh belajar awal. Ini saya, jangan ikut. Kalau saya belajar awal, saya ikut. Tapi bulan-bulan saya tak pasti boleh belajar satu hari sebelum. Dengan banyak yang dia nak buat. Maksudnya kalau boleh, dia tahu formula. Betul? Which is good. Guna pakai. Benda macam tu. And then mestilah berdoa selalu dengan Allah. Tolong mak aku tu kat kampung tu benar-benar bayar. Lah banyak. Dan bersyukur you berada di musim ni. Diberi kesempatan belajar lagi ni. Ada orang OKU. Ada orang, kita tak antara sini-sini ada yang semakin buta. Penyakit. Dia semakin buta. Masih tetap nak belajar. Paper exam dia besar. Tulisan dia besar. Dan still kena pakai kata pembesar. Sebab dia semakin buta. Dan hayat dia tak panjang. Kenapa? Kalau saya jadi dia, kenapa saya nak belajar lagi? Saya berdoa je lah. Itu pilihan saya. Tapi kenapa orang macam ni? Faham tak? Kalau you orang sempurna ni, yang tak ada cacat ceria pun, subhanallah, pun tak nak belajar. Saya tak tahu kalau itu tak inspire. Saya ada hati. Kalau kita orang Islam, biasanya hati kita lagi lembut, terdetik. Betul tak? So, ingat ada orang keliling tadi kan? And also bangkit. Kalau rasa result hari tu masa tu periksa tak berapa nak. Result itu okey ke tak? Nak tanya. Ya ke? Okey ke result itu? Ada yang gini, ada yang okey. Biasanya normal dia memang macam tu lah. Ada yang bagus, ada yang tidak. Tapi bangkitlah untuk yang tak bagus tu. Boleh nangis sekejap.
berlaku ada minta nangis sekejap, it's okay. Tapi after that, what should you do? Ya, bangkit. Bukan terus nangis dan saya tak boleh. Starting pun dah macam ni, macam mana nak pergi terus lagi? Tak boleh lah macam tu. Okay? Okay, lelaki. Ada satu senang kita pengalaman dengan suami saya di matrik. Matrik ni sama dengan lelaki ni, betul tak? Kak Edam. Berapa ramai pelajar di UPM, dulu saya UPM, lelaki, dia habis di matrik sahaja. Dia gagal berhenti setakat matrik sahaja. Sebab akhirnya dia rasa dia tak boleh continue dengan kehidupan di universiti. Perempuan-perempuan dia sikit, biasanya perempuan dia ada sikit. Maka yang tak berapa nak ramai sangat ni lah. Saya cakap, yang ada yang terpilih ni, jangan sesekali rasa 2 pointer tu is enough. Never. Ada yang daripada semak kacang pun akhirnya grab degree dengan 2 poin berapa je lebih. Sebab kehidupan universiti lain. Ada orang score SPM, universiti dia out. Ada. Kita mesti tak faham. Senang lagi universiti kot daripada SPM satu buku nak kena baca kan. Kenapa boleh jadi macam ni? You kena cari sebab-sebab ini masih awal lagi. Right? Okay, tadi belajar memang berkata setiap kita perlu diberkepasi. Perlu ada latihan dan persediaan. Tak boleh berlari sendiri. You boleh ke belajar tak ada cikgu? You boleh ke belajar tak ada kawan? Okay. Kalau peringkat PhD saya belajar, SPM saya perlu kawan, matrik saya perlu kawan, degree saya perlu kawan, PhD saya seorang. Tapi terpaksa juga belajar. Motivasinya keluarga. Jadi apa pun kena ada seorang manusia yang lain dengan you untuk belajar. Betul tak? Carilah manusia yang penting tu, tolonglah cari. Tapi kalau boleh janganlah belajar kerana power ke boyfriend ke girlfriend, belajar kerana girlfriend, tak nak lah macam tu. Nanti kita sama-sama masuk degree lah ya. Boy. Tak nak lah macam tu. Kita tak, you buat macam ni kan. Kalau you belajar dengan orang lain, contoh cikgu-cikgu, pesara-pesara, you akan buat orang rasa bangga bila you berjaya. Percaya tak? Mak you dah kita semua kan? Okay, next. Apa resepinya? Daripada tadi ngomong-ngomong apa sebenarnya? Ni lah resepi dia. Yang ambil sikit sayur, bubur ambilkan pisang, campur dengan avocado. Baru dia jadi. Baru you rebus semua ni. Minum, sure pandai. Cari tak? Baik rebus buku je dia minum air tak? Tak, ini resepi dia kita tengok. Semua mangkuk. Okay. Mangkuk bukan mencarut, itu kan mencarut mangkuk betul kau ni. Mangkuk ayu. Jangan. Mangkuk 1. 8 tips berjaya dalam belajar. Dan mangkuk 2, rahsia bijak pandai. Kita pergi dekat mangkuk nombor 1. Okey. Beza antara adab dan biadab. Kenapa saya kata adab itu penting? Siapa yang kata dia beradab? Dia lelaki beradab sekarang. Berapa kali lalu depan cikgu-cikgu bercara, you tunduk? Jawab sekarang jujur. Masih? Berapa kali you bagi salam dengan masyarakat di lalu sebelah? Masih? Alhamdulillah. Perempuan? Itu tak kenapa saya kat musim ni lama. Sebab kat luar tu sangat banyak dosa saya rasa. Dan kalau saya terus di luar, saya akan terkandung. Tapi you all ni adalah inspirasi saya. Sebab apa? Bila lalu tepi masyarakat, Assalamualaikum warahmatullahi duduk macam tu. Masih ada tau. Kalau you pergi UiTM, rambut hijau lalu, baju pun tak cukup ni kain. Lalu macam tu je. Tak ada, kat luar tu tak ada. Tak jumpa yang macam musim. Jadi, ada perkekatan lah. Cuma satu sekarang. Kita sekarang teknologi
WhatsApp dengan masyarakat? Assalamualaikum, saya nak tanya. Soalan ni macam mana? Macam tu kan? Habis tu? Assalamualaikum. Maaf mengganggu. Ha? Bagi nama. Nampak kalau perempuan dia bagi nama. Kalau lelaki selalu tak bagi nama. Okay. Betul ke masyarakat dia bagi nama? Dia bagi. Okey. Banyaklah student Muslim yang saya dapat message. Saya boleh tunjuk kat you all. Salam. Saya nak tanya sikit. Betul ke ni assignment ni dihantar pada ni bersyarat? Dia tanya saya bersyarat. Dia tak kenal pun nama saya. Dia rasa beradab ke? Bagi mesej pukul 12.05 AM. Beradab ke? Dan bila kita dah bagi, kadang-kadang saya bagi, saya jawab juga. Dan akhirnya, oh macam tu. The end. Mana terima kasihnya? You fikir, kenapa adab ni ada kena-kena dengan pelajaran? Kenapa? Kemanfaatan. Bila kita baca, benda ni simple. Benda ni nampak simple. Okay? Beradab dengan guru macam mana? Kita baca, ya Allah, beradabnya budak ni sejuk rumah dengan ni. Macam tu kan? Mesti dia akan percaya nanti. Terus keluar tau bila kita baca yang sedap-sedap. Kadang-kadang tu macam dia nak buat rumah. Tak apalah, kita tahu dia beradab sopan. Itu penting. Jangan biadab. Ini sampai ni dekat masyarakat lain. Kau tengok ni. Budak ni bagi mesej macam mana? Salam, besok kelas buat apa? Kau ingat tak baik? Kita tak jawab. Kita pas. Apa akan jadi? Semua tak beradab dia budak ni. Doa tu baik ke? Ini penting dia. Yang ni yang ada benda yang kita jaga. Kadang-kadang ini kita tak sedar. Dah buat. Forget about lepas. Move on. Apa lepas ni? Okay. Next. Apa masuk adab tadi? Ini pekerja yang halus. Tingkah laku yang baik dan peribahasa. Saya faham. Saya rasa semua orang tahu apa itu adab yang baik. So, apa maksud adab? Sebaliknya lah. Tak ada peribahasa, tak beradab, kurang ajar dan tak bermalu. Okey, ni soalan dia. Saya tak tahu undang-undang punya budak dia fikir macam mana. You cakap dengan masalah dalam WhatsApp, guna perkataan saya ke, tidak ke, apa ke, you pakai SYT. Boleh? Itu beradab ke? Adakah itu menjadi isu? Dia mesti tak banyak fikir kan? Hantar assignment pun ada saya SYT. Fikir benda ni. Sebenarnya, biarlah kalau kita ni beradab, bersopan, pakailah yang penuh, yang elok. Okay? Ini nasihat saya. Saya rasa tak proper. Saya okey je. Kadang student buat, saya tak kisah pun untuk wadah. Tapi benda ni tindakan antara pesyarat. Maksudnya ada pesyarat tak berapa setuju. Okay? Next. Okay. Adab ditunjukkan melalui akhlak. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak seperti pada bersabda baginda yang bermaksud, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Betapa pentingnya adab akhlak ni dekat dalam diri manusia. Okey, macam mana nak buat? Ni buatlah selalu solat taubat. Oh, sekolah agama. Apa? Bila dah buat solat taubat? Soalan. Bila last semalam, bukan semalam. SPM pun last sekali ni. Entah dia. Jawapan dia tak ada. Buatlah selalu. 2 rakaat je kan. Bila-bila pun boleh buat. Dan buatlah tu. Bertaubatlah selalu. Tu satu. Lepas tu selalulah bagi salam. Jumpa sesiapa pun bagi salam. Assalamualaikum. Walaupun dia bukan bersyarat, dia orang kerani kat depan office you, bagilah salam. Suka orang tua ni suka. Dia suka dia bagi salam. Kaya lah. Dapat doa kan? Salam tu kan doa. Okey. Langsungkan meminta maaf. Dah maaf, dah bertanya. Maaf kira saya
maaf doktor, saya pernah buat ni apa semua, saya nak beza ni. InsyaAllah benda ni nampak kecil tapi sebenarnya besar. Memaafkan. Boleh ke maafkan orang ni? Ibu, siapa pendendam orang? Angkat tangan. Jangan malu mengaku. Kita sekarang mungkin pendendam. Besok kita orang paling memaafkan. Kan? Lelaki ibu lah tak dendam. Baru orang pun sikit. Oi. Lalu sebenarnya itu pun dah. Buka ke? Ibu tak dendam. So, kenapa di antara sebab kita nak masuk syurga senang ialah memaafkan orang lain sebelum kita hidup? Pernah fikir tak? Sebab memaafkan itu sangat susah sebenarnya. Lagi-lagi kan, contohnya dia pernah curi power ke. Ibu boleh maafkan tak? Macam mana nak maafkan? Sebenarnya bila kita maafkan kau? Akhirat esok, tanya apa? Mana lah. Betul. Ataupun dia tahu dia pernah curi barang dia. Boleh maaf. Ataupun dia hutang, tak payah-payah. Boleh maafkan. Tak apalah, saya halal tak. Sebab benda tu susah lah, pahala dia banyak. Tahu tak? Susah nak maafkan tu lah, pahala dia banyak. Sebab tu, macam mana kita nak maafkan tu, kita tu banyaklah janji. Solat taubat itu semua. Selalu minta maaf. Lama-lama hati jadi lembut. Okay. And then lazimkan buat sesuatu kerana Allah. Berapa ramai kat sini yang sekolah agama, setiap kali nak periksa, dia kata, ya Allah bantu aku ambil periksa ni kerana Allah. Ada tak? Masih tak? Okey lah, yang masih kau ambillah. Saya percaya ramai juga yang lupa. Setiap benda yang you buat, setiap kali nak belajar, ya Allah, buka buku ni kerana Allah nak belajar. Dia kan lain macam tau, automatik dia rasa aura yang nak belajar. Carilah juga saya. Mudah nak masuk. Ini antara motivasi. Okey? Macam mana nak buang biadab? Katalah kita ni jenis yang suka mencarut. Siapa suka mencarut? Dekat tangan. Dekat tangan. Siapa suka mencarut? Tak ada. Semua baik-baik. You ke orang baik-baik? Jangan kata lelaki je. Perempuan dia suka mencarut. Kalau dia tak dekat dalam WhatsApp kan, tak, kalau dia bukan dalam mulut dia, dalam WhatsApp dia carut. Kan? Boleh ke buang ni? Ingat cantik ke mencarut? Saya nak mencarut ni, saya fikir kita kat mana nak mencarut? Nak bagi contoh pun takut. Jangan dia punya lagi-lagi wife belajar. Aku tak. Kalau bertuah lah, kalau main game masuk bertuah nak keluar. Allah Akbar, mati je ni. Memang tak lah. Jadi macam mana? Jangan berbohong. Buat saya berbohong. Jangan mencuri. Jangan mencaci maki. You asal caci orang bukan bakal. Jangan tiru perkara negatif. You rasa orang macam ni cool. Betul tak? Buat bohong tak? Jangan cari suami yang suka mencarut. Yang lelaki dia kata kawan-kawan dia semua mencarut. Dia seorang dia tak mencarut. Saya rasa saya sikit mak. Bila tak mencarut kau budak-budak pula. Biarlah budak. Dengarlah cakap saya ni lah. Biarlah budak. Ni mata Allah tu. Allah pandang orang mereka orang mencarut. Okay, buang ni buang. Jangan melampau bila bergurau. Apa contohnya? Itu bahan orang. Siapa suka bahan orang? Nampak? Banyak nama keluar, nampak? Sikit-sikit bahan. Sikit-sikit bahan. You rasa orang pun tak ada perasaan? Daripada dulu, nama dia elok kan? Nama punya cantik. Itu nama anak saya lah, Irfan. Sekolah jadi apa? Ipen. Apa gitu?
sejuk, tapi kesian kawan-kawan. Perempuan pun ada kan? Saya tahu perempuan pun ada. Dan macam saya pun ada yang suruhan orang. So it's a no, no and no. Okay. Syekh apa kali yang pernah cakap, aku lebih menghargai orang beradab berbanding orang yang berilmu. Kalau orang tu bodoh pun, tapi dia beradab, kita lagi umatkan dia. Kalau hanya berilmu, iblis pun lagi tinggi ilmu dia daripada manusia. Remember that, kita dibandingkan dengan iblis bila kita tak beradab. Nak ke? So you sama level lah, tapi dia lagi tinggi sebab dia lagi pandai. Syaitan. Okay? Alright. Sebaik-baik manusia, Rasulullah cakap, ialah mereka yang paling baik akhlaknya. Inilah yang saya. You apa sama, nak cari besok, bakal-bakal isteri, cari yang paling baik, dia nak cari yang paling banyak bercakap, tak ada. Sama dengan kuliah-kuliah di perempuan, dia kan cari yang paling baik, yang paling best sekali dia cari. Tengok tak? Tak ada yang nampak cool sangat. Lagi tu. Okay. Ini minat orang, minat Korea, Melayu. Okay. Tips 2. Tips 2. Kenali potensi sendiri. So kita kena tahu kita kekuatan kita dekat mana Sekarang cuba buat ni. Sekarang semua cuba cium siku sendiri. Boleh, cuba buat. Cium lah. Cium sekarang. Sekarang saya suruh buat baru nak tahu. Kita tak mampu nak cium siku sendiri kan. Manusia tak boleh cium siku sendiri. Aduh, anak-anak. So mana kita tak boleh? Potensi sendiri pun tak tahu. Nampak tak? Okay, next. Tadi kita tahu kan, kita kekuatan kat mana. Kalau kita kekuatan dekat penghafal, kita pergi mana. Kalau kita kekuatan dekat nombor, kita pergi mana. Kita tahu. Pengurusan masa, tips nombor ni. Siapa yang tak pandai urus masa, angkat tangan. Saya pun nak angkat tangan. Saya pun buat urus masa, saya masih rumah pada saya. Masa ni penting dia anak-anak. Tolonglah. Masa sebab apa? Dia tak boleh ulang dah. Sangat terhad. Kenapa orang lain kita tengok ada masa? Kenapa kita tak ada masa? Okey, saya bagi contoh. Sekarang you kata you tak ada masa nak baca buku ni. Saya tak ada masa nak habiskan buat ni. Saya tak ada masa nak buat assignment ni. Boleh tak doktor saya nak sarapan? Kan saya beritahu kehidupan saya. Saya seorang ibu kepada 6 orang anak. Okey. 6 orang anak yang masih bersekolah. Yang sulung tu 21 tahun. Tak apalah, seorang dah keluar. Yang saya buat semua benda sendiri. Dan dengan menjadi pensyarah di musim ni, saya ajar dekat 200 pelajar yang setiap masa datang, keluar, masuk. Balik kita nak gerak pula, nak masak. Belum lagi cerita buat program macam ni. Belum lagi program team building. Sabtu Ahad ada kursus. You rasa mana masa saya? Bila saya dah balik kampung, nak tengok mak. Lepas tu you complain dia tak ada masa nak buat assignment ni, tak siap lagi. Single mingle lagi. Adik nak kahwin ke? Ada duit kahwin? Jadi satu lagi nasihat saya. Untunglah you all tak kahwin masa belajar. Saya kahwin masa Mesir. Untung saya tak kahwin masa belajar sekarang ni. Sebab saya kata kalau dah kahwin, nak belajar lagi, lepas tu you ada anak lagi, macam mana you belajar? Dan saya tak komplain, saya tak ada masa. Sebab saya ada motivasi saya tu yang kuat-kuat tu, nangis tu. Kalau aku tak belajar, apa dia akan jadi? Tapi itu nasib saya dan it is not fun, I tell you. Ketika semua orang boleh buat study group, saya di rumah pegang anak sampai pegang buku. You rasa? Jangan komplain, tak ada masa. Okey? Fikir orang lain tu. Jangan rasa macam semuanya indah. Tak. So kita lalu satu benda yang berbeza dengan semua orang kan. Alright. Memudahkan. Kenapa kita penting tu uruskan masa? Memudahkan kerja harian. Kerja jadi teratur. Mewujudkan sikap positif. Mengelakkan
perkara yang sia-sia simpan masa lagi dengan main game. Dan kerja boleh siap pada masanya. Perempuan pun ada main game ke? Ke dia tengok Korea je? Itu perempuan masa juga. Ke dia tengok Korea juga? So lelaki jangan main game, perempuan jangan tengok Korea, jangan main game. Boleh? Jangan tengok Shopee, nak shopping je. Shopee tu lah tak hal. Okay. Meningkatkan keterampilan diri sebab bila itu ada masa, insya-Allah you punya mata you tak ada padam, saya nampak tak? Padam. Sebab susah masa yang tak betul. Jadi you punya, you boleh happy saja. Saya pun happy, tapi saya happy saja. Meningkatkan produktiviti you, menjadi cepat sebab dah selalu buat semuanya teratur. Okay? Mengelak membuang masa. Tidak ada jadual. Kalau tak sempat lah nak main game, kita sempat lah nak tengok cerita Korea. Saya tak tahu last bila saya tengok TV. Contohnya, saya sampai ni Pak Kail saya tengok Gegar Plaza. Sempat takut. Itu kerja yang tak perlukan apa-apa fikir ya. Satu lagi kita mengelak daripada kebimbangan. Ya, saya tak siap lagi lah. Ini dah bulan minggu kelima, dah pukul 6 lah. Ni tak siap lagi, tapi tak buat pun. Tapi you risau. Ini tak buat pun. Itulah masalah. Sebab tak ada pengurusan masa yang betul. Apa gangguan kepada pengurusan masa ini? TV yang berlebihan. Ada pula mak bagi stop on the go. Semua yang tengok. Betul? Apa drama sangat tu? Drama sangat DVD ke semua tu. And then melepak. Best tak? Melepak. Best. Saya tak kata melepak tu tak lagi. Tapi had kata lelaki perlu melepak, perempuan pun perlu melepak. Jadilah dekat dia. Tapi janganlah lama sangat. Ini pandai melepak 3 jam. Doing nothing. Buat apa? Tak selepak pun. Semua orang main mobile legend. Itu bukan melepak. Itu double buang masa. Okay? Banyak pun boleh main. Banyak sangat. Besok lah kahwin dia jadi suruh rumah lah. Nak cari datuk bukan senang. Tak payah belajar. Susahlah macam ni. Banyak tidur. Ada tak penyakit ni? Siapa ada penyakit ni? Tak boleh nak tolong yang ni. No. Dia tak ada orang boleh tolong you tau. Orang dia boleh tolong diri sendiri. Saya dulu ada masalah tak juga. Saya susah tidur dan susah bangun tidur. Macam tu lah. So, tak ada orang boleh tolong saya. Dan akibatnya itu tak settle. Jadi benda sendiri tak ada orang boleh tolong. Buatlah apa sesuatu. Pastilah diri boleh letak alam yang boleh gigit you ke kan. Tak tahu kan. Yang menjengit ke. Okay. Tak ada jam pun masalah. Siapa ke jam? Mana ke jam? Apa dia ada handphone. Tak susah nak tengok handphone dengan master dia. Licin pula. Kalau jam macam ni kan. Belajar. Start dengan pakai jam. Terus masa. Tak ada ketahanan diri. Jadi sikit-sikit emosi ada ni. Fizikal tak sihat pun jadi gangguan juga. Pengurusan masa ya. Saya sakit. Ini daripada Allah lah. Angau. Siang tu ingat ni. Malam ni. Kenapa dia tak buka tadi? Dah lama dah. Dia dah berapa jam tak buka. Apa dia buat? Ini semua buang masa. Dan tak ada matlamat hidup. Macam yang saya cakap tadi. Nak jadi apa pun tak tahu lagi. Apa ibu pengurusan masa macam tu. Okay. Okay. Maka rancanglah masa depan hidup kita. Kita nak bekerja. Lepas kita dah biasa-biasa ni, kita nak kerja. Kerja apa? Nak beli kereta tak? Kereta apa? Asia jadilah. Janji boleh bayar bulan. Sekarang pergi PTN pun dah bayar Asia. Nanti aku nak pakai kereta yang besar sikit lah. Boleh buat ramai. Orang pandang, wow. Ini semua yang sendiri. Kita tak sendiri kan? Lepas tu nak kahwin. Mungkin ada juga yang tak nak kahwin. Siapa tak nak kahwin? Jangan. Itulah yang saya cakap. Saya tak nak kahwin. Saya lah kahwin dulu daripada kawan. Saya dah orang tak ada anak. Anak saya paling ramai. 6 orang. Kawan-kawan saya semua
jawapan. Siapa ada jawapan? Bahan kawan. Ada jawapan? Tidak jawapan. Saya dulu tadi ni. Saya akan terkejut siapa ada jawapan. Siapa ada jawapan? Semua orang dah tak ada jawapan. So budak-budak tak bagus ada jawapan ke? Ha. Inilah list to do. Siapa ada list to do? Apa sebenarnya? Lelaki dia tak list to do. So ini adalah seperti yang bagus. So pasti on track. Susun aktiviti bersesuaian sesuai tentang main apa ni pada tempoh 2 jam dengan assignment ada 10. Buat diserah kepentingan mata pelajaran yang mana lebih penting. Agihkan mata pelajaran ikut kesesuaian masa dan buku. Kalau rasa kadang-kadang sejarah, contohlah sejarah, benda tu kena ingat semua benda. You kena ingatlah dulu kalau rasa susah. Buat dia tulis kan. So kalau you ambil masa yang lama untuk benda tu you menghadap, nanti masa yang sikit tinggal untuk yang lain, tak boleh skor. Okey? Rancang setiap perkara yang anda hendak lakukan. Ini kelebihan untuk bila you dah punya jenis tubuh tadi tu lah. Okey? Menjadi murid dan cemerlang tu yang paling penting. Belum jadi cemerlang. Muslim students ni, saya selalu ada mendengar you all punya kakak-kakak ni, abang-abang ni. Alah, kita orang tak mesti saja kata kau macam main ITM. Saya macam main skor. Selalunya yang terkenal ni ITM. Saya kata apa beza you dengan dia orang? Tak ada otak, tak ada mata, tak ada hidung. Sama semua. Yang daripada dalam tak ada. So kita akan sampai kat situ. Tengok. Cakap masa-masa lagi tadi Upama pedang. Ni dia dah sampai tu. Lagi 10 minit dia tinggal. Okey. Positif. Tadi tu dia dah fikir dah. Kalau kita orang tak mesti macam kau dari ITM. Itu positif tu. So you hari tu minta masa abang minta you minta usin ke? Jujur. Ke pilihan ke berapa? Yang pertama tu alhamdulillah, bagus. Yang minta you hari ni ada tak? Kecewa tak? Masa kecewa. Tak. Belajar saya dan appreciate apa yang you ada sekarang. Dengar, ada hikmah dia dekat kat sini. Lagi bagus sebelum you baik tak? So, kenapa? Sebab kita nak kena positif. Nak jadi macam ni ke? Sampai you tinggal rangka, you saya fikir lagi kenapa lah aku tak masuk you baik. Kenapa lah macam ni? Tak ada positif langsung. Kenapa lah aku syarah aku yang ini je? Kenapa lah aku syarah aku ni? Tak cukup comel lah. Macam tu. Tak perlu tak awet lah. Okey, next. Baca ni satu-satu. Kalau kita sendiri fikir tentang diri kita negatif, macam mana orang pandang kita? Sendiri dah fikir tak boleh tak boleh. Orang fikir kita macam mana? Tak pernah fikir kan? Kalau kita selalu fikir kita terpaling serabut untuk belajar dan menghafal sebagai kodi undang-undang, ada orang lain proses dia sampai bertaruh nyawa. Contohnya apa? Macam arwah partner saya, dia nak jadi pilot. Dia meninggal dunia ketika sedang buat training fly helikopter nuri. Dia rasa dia boleh serabut? Dia tak lah. Dia tak nampak serabut pun. Okey, dia semua okey je kan? So, kalau kita fikir kita terpaling sedih, paling sedih, jenguk-jenguklah kisah kehidupan saya. Contohnya, siapa Abdul Rahman? Siapa Abdul Rahman? Bukan you all kat sini. Tak kena. Siapa lagi sedih daripada dunia? Saya nak tahu lah. Dekat Pasifik. Siapa terpaling sedih lagi daripada dia? Tak ada kan? Lepas
Dia anak sulung, mak dia nurse, ayah dia tak ada penyakit apa-apa. Can you accept that? Dia meninggal dalam ibu. Ini benda-benda yang boleh jadi. Tolonglah bagi preparation dalam hati ni motivasi sendiri tau. Dare to fight. Can you fight when the person that you love most pass away? Boleh. Ni, kalau dia tak positif, saya rasa dia bunuh diri je lah. Bunuh diri dia dah tak ada makna. Mak ayah tak ada, adik-adik semua tak ada. Rindu. Betul tak? Tu nasib baik adik tu seorang sebab yang ujung. Satu-satunya adiknya sebab. Yang lain semua apa orang tu. Boleh gila tak? Ni kalau cakap I ada mental problem lah. Kita ni suka sangat mengakukan mental health. Itu ajaran Western. Saya nak cakap ni perspektif saya. Maaf pensyarah doktor semua saya salah. Pada saya, mental health is something that we recognize from the Western. Sebab kalau dalam Islam, kita panggil ujian. Betul tak? So, kalau orang ke mental health, di mana ujian dia? Dia agungkan lagi, dia ambil ubat tu sebagai dia punya penawar. Sebenarnya kita ada Allah. Mengadulah dengan dia, sujudlah, nangislah. You nangis seminggu pun boleh. It's okay. Kita manusia. Tapi janganlah nilai kita memang ada masalah mental. Stop sebab pusing student berapa ramai ada masalah mental. Lagi-lagi you all background in Islamic. Cubalah fight. Boleh tak? Tak payah cari kaunselor ke apa semua, tak payah. Kita mengadulah dengan Allah. Allah tu sebaik-baik ni. Doktor hati. Lama-lama dia akan lembut hati boleh faham. Mungkin bukan seminggu, mungkin bukan 2 minggu, mungkin bukan 3 bulan. Tapi terus terkeluar. Okay? Satu lagi kisah. Palestin. Yang student Palestin di FKP, isterinya di FSU ke ataupun FST. Dah lulus dah PhD, nak grad je Kongo, meninggal kena bom. Satu keluarga. Apa yang lagi sedih daripada tu? Tak sedih sebenarnya tu kira kan? Dia syahid. Jadi janganlah rasa diri kita paling semuanya terpaling. Terpaling kuat tak? Terpaling. Maka, the negative is a difficulty in every opportunity. Kalau dia negatif kan, dah ini tak boleh, nanti susah lah. Yang tak boleh, dia mesti macam ni cara dia. Ini mahal lah, harus semua ada negatif. Tapi, a positive thinkness is an opportunity in every difficulty. Kalau pun ini susah, mesti bayaran dia mahal. Besok masa bekerja. Buatlah contohnya. Dia positif je. Kalau aku buat ni sekali susah, mesti ada ni. Ada orang, mesti ada positif. Okay? Hukum tu dalam ni. Tips 5, komunikasi berkesan. Kenalah bijak komunikasi. Macam mana komunikasi dengan cara, dengan mak bapak? Yang ada ke pakai mak bapak? Kau apa khabar? Jangan nak. Tapi saya ada dengar seorang perempuan dah cakap dengan mak dia, mak, kau apa khabar mak? Kau sihat tak? Boleh ke? Ke memang ada budaya punya culture? Saya tak tersampai hati nak cakap mak saya kau kan. Memang kena saya nanti. Saya cakap bodoh dulu pun kena bayar 50 sen zaman saya dulu. Oh my god. So tak boleh, kita tak boleh bicara pada masa tak elok, semua tak boleh. Macam mana dia berkomunikasi dengan keluarga, sahabat, masyarakat? Mana sahabat sudah cukup sahabat. Okay, baik. Jom kita lepak. Baik ke apa? Panggil baik nama ke? Okay, baik. Itu cara. Saya tak nak cakap sikit. Bro tu okey lah bro. Okay. And then masyarakat ni kalau tak kenal kat sekolah, sekolah senyum tu sedekah. Saya dah cakap saya. Kalau you tak ada changes nanti masyarakat generation ni nanti you akan tengok hati-hati ke tu. Dan last but not least, janganlah bersendirian. You kena ada kawan. Kalau tak ramai, ada setengah orang dia suka dalam grup tau. Betul tak? Orang-orang. Dan lagi, ada setengah orang dia perlu seorang je kawan yang dekat dengan dia. Betul tak? Saya jenis yang satu orang. Saya boleh dalam ramai, tapi satu. Lebih baik satu.
the secret of successful life sebenarnya ada di mana? Dalam bilik tidur you ke sebenarnya rahsia dia. Pergi cari. Betul. Apa tu tadi? Dapatan. Tak. Jom kita orang satu. Yang dia nak bagi nanti. Kipas ada ni di sana. Dia cakap apa? Ibu. Pasti dia tengok kipas. Dia dekat lah. Dia dalam bilik kita kan. Atap kan? Rumah kita tu. Ataupun atap bilik balik. Kata apa? Imai. Apa? Kita cubalah nak capai sesuatu yang tinggi. And then, tingkat bilik pertama. Ni dua. Buka luas. Tengok ada apa kan tuan. Explore. Jam cakap apa? Time is precious. Cepat. Dia tengok jam dia, you mesti rasa bersalah. Asal rasa bersalah. Kau tak buat lagi. Buat macam tu. Cermin. Bila tengok cermin, reflect before you act. Rasa-rasa kita jadi apa? Setiap kali tengok cermin ni, mesti apa yang sebenarnya? Ni tengok juga. Yang macam lagi buat kita dia. Siapa yang influencer kat sini? Influencer lelaki ada? You jaga influencer lelaki. Tengoklah dia magic. Tak lah. Kan di sini lelaki dah lah. Pintu kita cakap apa? Push hard for your goal. Ingat semua kita kena ni. Kita cakap last kan bawah. Give down and pray. Sembahyang. Sujudlah pada Allah. So itu sahaja daripada saya. Maka the secret of successful life ialah semua benda tadi, ingat kipas, ingat atap tadi, semua tu apa yang orang cakap dengan you. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Safiah Ahmad Sabri kerana telah menyampaikan pesanan dan memberi motivasi yang cukup bermakna bersama kita pada hari ini. Semoga ianya memberi manfaat kepada kita semua. Seterusnya, majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berbahagia Ustaz Muhammad Nasir Muhammad Sabri, Kepala Dekan Pusat Tamidi, diiringi Ustazah Asliwati Abdul Aziz, Penyelaras Tamidi Syariah dan Undang-Undang untuk menyampaikan hadiah kepada pelajar. Dengan segala hormatnya, silakan. Baiklah, untuk calon penerima hadiah kalangan akademik bagi KTL 1 bernombor metrik 9231613, TTL 2, As-Sayyidah Aisyah binti Faizal. Bagi KTL 2 nombor metrik 9230954,
Jadi terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhammad Nasir dan Ustazah Asmiwati. Baiklah, seterusnya untuk sesi fotografi. Saya sini